Pernah tak kau bangun dari tidur lepas tu kau terfikir, hari ni kerja ke? Hari ni ada kelas ke? Kan bagus kalau aku boleh buat duit sambil tidur. Macam mana kalau aku cakap sebenarnya kau boleh? Realiti untuk kau tidur sambil buat duit sebenarnya adalah satu benda yang possible. Dan ia dipanggil sebagai passive income. Passive income ada banyak jenis. Ada hartanah, ada vending machine dan juga ada saham dividen. Saham dividen ni, untuk pengetahuan korang, adalah satu benda yang dipanggil sebagai raja passive income. Sebab apa? Sebab kalau nak compare dengan hartanah tadi, saham dividen ni tak perlukan maintenance. Okay, kalau hartanah, kita ada maintenance dari segi kau kena cari penyewa, kau kena buat paperwork, lepas tu kau kena maintenance rumah-rumah kau. So, itu adalah benda yang akan makan masa kau. Tapi saham dividen ni kau hanya tekan satu klik je. Lepas tu dia terus akan bekerja untuk kau dan akan bagi duit dekat kau sama ada setiap 3 bulan atau setiap 1 tahun. So, itulah yang bagusnya pasal saham dividen. Dan on top of that, kau tak perlu bayar 1 sen pun cukai kepada kerajaan bila kau dapat income daripada saham dividen. At least secara legal lah. Hebat kan? Tapi kalau kau orang still tak impress juga dengan saham dividen ni, aku tak tahulah nak cakap apa. Sebab this is literally a money hack. So, hari ni aku akan ajar korang pasal dividend investing. And kita kena tengok video ni sampai habis. Jom. Hai, nama aku Afan Yusof, obviously. So, yang aku bebel-bebel tadi tu sebenarnya apa? Dividen tu apa kan? So, kalau korang tak tahu, dividen ni adalah duit yang kau dapat daripada company yang kau labur. Sama ada sebulan sekali, 3 bulan sekali atau setahun sekali. Bergantung pada syarikat tu lah. And duit yang kau dapat ni sebenarnya adalah sebagai satu ucapan terima kasih sebab kau melabur dalam syarikat-syarikat tu. So, ada syarikat yang bagi dividen yang agak kecil dalam 2-3% macam PepsiCo. Dan ada juga yang bagi besar macam 3M yang bagi 5-6%. Tapi sebagai seorang pelabur, of course lah kita nak pergi kepada syarikat yang bagi dividen yang besar kan. Tapi kat sini stop, kau kena hati-hati sebabnya ada satu benda yang dipanggil sebagai dividend trap. Okay, dividend trap ni berlaku bila saham tu bagi dividen yang tinggi tapi performance syarikat dia jatuh dari tahun ke tahun. Okay, untuk memudahkan korang, aku akan tunjuk 2 graf lah supaya boleh nampak terang-terang. So, macam 2 syarikat yang aku mention tadi, PepsiCo. Kalau kita tengok dekat sini, PepsiCo sebenarnya, walaupun dividen dia agak kecil, 2.28% setahun, setiap 3 bulan, sebenarnya, performance syarikat dia naik dari tahun ke tahun secara steady. So, itu kita nak steady, okay? So, kalau kita tengok 3M pula, walaupun dividen dia tinggi, 2 kali ganda daripada dividen PepsiCo, syarikat dia saham tengah jatuh teruk macam free fall. So, kat sini pun dah obvious kan. Kita guna je common sense kita nak benda yang profit. So, of course lah kita guna PepsiCo. Kita tak ambil 3M ni. Kita bukan orang-orang yang suka rugi. Okay? So, kita ambil PepsiCo. Itu adalah benda yang dipanggil dividend trap. So, kena hati-hati dekat sini. So, banyak je company-company yang bagi dividen secara konsisten. Dua-dua company tadi tu bagi dividen secara konsisten tau. Tapi of course lah kita kena tengok growth dan juga konsistensi dalam dividen. So, kalau korang tak tahu, satu benda yang investor-investor biasa guna adalah benda yang dipanggil sebagai penanda dividen aristokrat. So, penanda dividen aristokrat ni adalah penanda yang dibagi kepada company-company yang bagi dividen secara konsisten selama 25 tahun. Dan ada satu lagi dipanggil sebagai dividend king. So, dividend king ni pula dia bagi dividen secara konsisten dan menaik selama 50 tahun ke atas. Korang kira agak bertuah lah sebab dalam video kali ini aku akan bagi saham-saham syarikat yang performance dia lebih kurang macam PepsiCo tadi. So, ada 3 syarikat yang aku akan mention nanti dan aku akan bagi rating dari 1 supering hingga 5 supering. Okay, 1 supering maknanya tak bagus dan 5 supering maknanya terbaik. Tapi of course bila aku mention pasal syarikat-syarikat untuk melabur ni, dia hanyalah information yang aku bagi dalam video ni sebagai suka-suka. Kalau korang nak melabur, korang kena buat research sendiri and ambil risiko sendiri, okay? So, first company, aku rasa korang akan kenal company ni, iaitu
McDonald atau McD. McDonald atau McD ni sebenarnya brand awareness dia agak tinggi lah di Malaysia. Kalau tengok kat dunia-dunia luar sana, dunia fantasi pun, McDonald agak terkenal. Okey, bukan dunia fantasi. Okey, aku mengarut je. Sebab brand awareness yang tinggi, of course lah biasanya syarikat-syarikat macam ni, dia punya konsisten dalam growth tu ada. Dan kalau tengok dari segi dividen pun ada. Dia punya dividen consistency, dia telah bagi dividen secara konsisten selama 46 tahun. Hampir-hampir menjadi sebagai satu dividen king. So kat sini kita boleh nampak lah McD ni agak perform daripada PepsiCo. Tapi ada satu benda yang tak menyenangkan aku bila kita sebut pasal McD ni. Okey, McD ni sebenarnya banyak dia meluaskan bisnes dia ke luar-luar negara. So end up dia sebagai sebuah company American akan terlibat dalam satu konflik. Okay? So kalau kita tengok tahun lepas pun McD terlibat dalam konflik Rusia-Ukraine sebabnya dia adalah sebuah American company dan Rusia telah buat satu sekatan lah kepada American company ni, membuatkan McDonald terpaksa jual aset-aset dia kepada syarikat di Rusia. So of course ada risiko dekat situ dan ada ketidaksenangan lah. Sebab tu aku terpaksa bagi McDonald walaupun perform, aku terpaksa bagi 4 superin sahaja. Next kita ada company dalam sektor barang keperluan, iaitu company yang dinamakan sebagai PG atau Procter & Gamble. So Procter & Gamble ni sebenarnya banyak brand barang kebersihan di bawah dia. Sebenarnya kita guna barang P&G ni cuma kita tak sedar. Okay, antara brand-brand P&G ni iaitu Downy, Febreze, Gillette dan juga Pampers. So of course lah kita kenal barang-barang ni and kita perlukan barang-barang ni untuk kita jaga kebersihan diri kita kan. Okay, aku tak tahu lah kalau kau guna brand Eco. So kalau kita tengok daripada graf Procter & Gamble ni, dia sangat konsisten, sama macam McD tadi. Satu benefit bila kau melabur dalam P&G ni sebenarnya adalah konsistensi dia dalam membagi dividen yang menaik setiap tahun. So kalau tengok Procter & Gamble telah bagi dividen menaik selama 67 tahun. Lebih tua daripada atuk-atuk kita kat luar sana. So yelah, secara overallnya is a good buy lah. So therefore aku aku nak bagi dia 5 super ring. Okay, the last one kita ada dalam sektor teknologi. Okay, kalau kita tengok sektor teknologi tengah terumbang-ambing sekarang, sebenarnya aku agak yakin dengan company ni sebabnya dia adalah company manufacturing. So kalau korang pegang Android sekarang, korang sebenarnya tengah guna satu benda yang dibuat oleh company ni, okay, iaitu Snapdragon, Qualcomm Snapdragon. Okay, Qualcomm. So kalau kita tengok daripada graf Qualcomm ni, sebenarnya dia macam turun naik kan, tapi sebenarnya trend dia tengah menaik daripada tahun ke tahun. And kalau tengok dividen dia pula, dia telah bagi dividen menaik secara konsisten selama 20 tahun. And aku yakin harga Qualcomm ni akan naik sebabnya pakar-pakar telah meramalkan yang sektor SoC atau System on Chip ni akan meningkat lebih 100 bilion USD pada tahun 2028. Sebabnya of course lah kita boleh nampak daripada inovasi baru kan. Ada AI, Artificial Intelligence, ada juga VR dan ada cryptocurrency. So itu semua memerlukan atau demand processing power yang agak kuat. So aku yakinlah pada SoC yang dibuat oleh Qualcomm ni sebabnya most Android guna dan aku juga guna Android, team Android. So aku akan bagi Qualcomm sebanyak 4 super ring. 4 super ring ni agak banyak lah considering Qualcomm baru bagi dividen yang konsisten menaik selama 20 tahun. So setakat ni aku rasa korang dah boleh tangkap apa tu dividen investing kan. Tapi of course satu soalan masih belum terjawab, iaitu soalan yang korang tunggu-tunggulah. Berapa banyak aku kena melabur supaya aku tak payah kerja? Okay, so kalau korang nak tahu, pegang je telefon sekarang walaupun korang dah pegang, buka calculator dan type benda ni. Okay, masukkan first berapa duit yang korang nak setahun. Contohnya macam aku nak 30,000 setahun. Aku boleh hidup dengan 30,000 tau setahun, iaitu sebanyak 2,500 sebulan. So masukkan 30,000 dengan dividend yield daripada company yang kau nak masuk tu. So contoh macam PepsiCo tadi 2.28%. Tapi kat sini korang kena tarik 2 titik perpuluhan ke depan. Jadinya 30,000 bahagi 0.028. So kira akan dapat 1.3 juta. So 1.3 juta ni banyak. 1.3 juta memang banyak lah. Tapi tak impossible untuk achieve benda ni dalam masa 25 tahun. Kenapa aku cakap macam tu? Sebabnya ada satu benda yang dipanggil dividend reinvestment plan. So dividend reinvestment plan ni
akan ambil dividen yang kau dapat setiap 3 bulan tu dan dia akan reinvest balik dalam saham yang kau masuk. So, dia akan mempercepatkan lah. Sebabnya, dia ada satu benda yang dipanggil sebagai compounding effect. Dia akan meningkat. Macam tu lah, kalau boleh faham kan. 1.3 juta ni, kau akan dapat dalam masa 25 tahun sekiranya kau masukkan RM400 sebulan dalam saham tadi tu. So, RM400 sebulan untuk tak bekerja selama-lamanya. And kau akan dapat 1.3 juta on top of that. 1.3 juta kalau korang tak sedar lagi akan jadikan kau dalam top 0.2% di Malaysia. Top 0.2% tau, bukan top 1%. So tu je untuk video kali ni. Kalau korang nak tahu dekat mana nak invest syarikat-syarikat yang aku mention tadi tu, korang boleh tengok video aku pasal GoTrade, dan syarikat-syarikat tu tersenarai dekat sana lah. And kalau korang nak tahu kenapa aku rasa ASB bukan satu saham dividen yang bagus, korang boleh subscribe dulu, sebab bila video tu keluar dalam minggu ni juga, korang akan diberi notification. Okay? Kalau kacak like video ni, okay, bye. Okay, tu je.